Bertemu kembali dalam Buletin Awal ini. Kementerian Pendidikan KPM memperkenalkan kaedah kluster mata pelajaran KMP dalam pengambilan guru secara one-off bagi memastikan tiada lambakan graduan yang mengambil ikhtisas pendidikan. Langkah itu menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin bakal memberi peluang lebih luas kepada para graduan untuk memohon berdasarkan pemetaan ijazah sarjana muda yang bersesuaian. Untuk membincangkan lebih lanjut mengenai langkah kerajaan ini, bersama dengan saya ketika ini ialah Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP, Encik Wang Heng Suan. Encik Wang, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Difahamkan 4 April ini guru one-off akan melaporkan diri, dan berapakah jumlah sebenarnya guru one-off yang akan melaporkan diri ini? Adakah jumlahnya mencecah sehingga 18,000? Ya, terima kasih terutama sekali kepada Encik Haris dan Astro menjemput NUTP memberi pandangan tersebut. Ya. Kita dapatan kita daripada laporan Yang Berhormat Datuk Dr. Razin Jidin, Menteri Pendidikan Kanan kita yang dilaporkan di Parlimen semalam, bahawa seramai 18,702 orang pegawai perkhidmatan pendidikan grade 41 telah dilantik secara one-off bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut secara berperingkat. Ya. Kita NTP ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas langkah yang bijak oleh KPM, terutama sekali Yang Berhormat Datuk lah. Selama ini kita lihat balik tak pernah berlaku secara one-off yang diambil sebegitu besar jumlah dia, ya. Dan dijangkakan hampir 5,000 guru akan dilantik di bawah yang dikatakan kluster mata pelajaran dalam pengambilan guru secara one-off itu. Angka yang lebih tepat ialah 4,932 orang, ya. Kita mengalu-alukan langkah tersebut, walaupun kita lihat ada sedikit di sana sini yang kurang kemas, tapi perkara tersebut itu dapat kita katakan dapat diatasi, ya. Encik Wang, dari segi penambahbaikan, apa bentuk penambahbaikan yang boleh kita lakukan dalam pengambilan guru one-off ini, yang mana kita tahu bahawa mereka ini bukanlah dalam kalangan yang mengikuti kursus perguruan? Ya, memang kita tahu mereka bukan semua yang dilatih. Contohnya mungkin daripada bidang kejuruteraan, ya, ada setengah daripada doktor pun ada berbagai, tapi ada setengah juga daripada UPSI. Kalau di UPSI seperti yang kita maklum, mereka telah dilatih, ya, kaedah-kaedah pedagogi ini. Kepada yang tiada kemahiran pedagogi ini, kita difahamkan pihak IPG telah menyediakan modul-modul khas, ya, untuk melatih mereka semasa dalam masa cuti, apa yang dikatakan khusus dalam cuti KDC, ya, selama 150 jam. Dan di dalam kursus ini mereka akan diberi kursus macam mana nak mengajar dalam kelas, mengawal kelas. Yang paling penting kita adalah diharapkan kursus ini dapat diselaitkan pokok etika guru-guru supaya mereka faham, ya, apa yang boleh dibuat oleh seorang guru, apa yang tak boleh dibuat seorang guru. Terutama sekali dalam sosial media ni. Kita lihat kadang-kadang ada setengah guru, kita tak pasti sama dia guru, dia digelar guru tetapi mengeluarkan statement-statement yang tak sepatutnya di sosial media. So perkara itu seharusnya tidak berlakulah di kalangan guru. Yang kedua, kita lihat kalau kita gunakan kluster mata pelajaran dalam pelajaran ini, mungkin cikgu itu dia master, dia geografi. Tetapi kita kendaki katakan sebuah sekolah dia kendaki mata pelajaran sejarah. Maksudnya kemahiran mengajar mata pelajaran sejarah itu dia kurang. Maka guru-guru tersebut mungkin boleh melalui satu kursus yang dahulu dinamakan PITO, itu tukar option. Dengan cara ini guru tersebut akan menjadi lebih mahir. Itu ialah beberapa cara yang kita lihat yang dapat memperbaikan, ya, mutu pendidikan ataupun mutu pengajaran PMP seseorang guru. Encik Wang, apa bentuk dari segi kesan lah, kalau kita nak bercakap dari segi kesan jangka pendek dan juga jangka panjang kepada pelajar pengambilan susulan daripada pengambilan guru one-off ini yang mungkin tidak memahami cara penyampaian pelajaran yang diguna pakai sekian lama sebelum ini? Kita dapat kesan, ya,
seperti yang kita maklum ya, kekurangan guru, tenaga guru ni, yang apa yang sekolah kita panggil istilah dia body. Kekurangan guru amat-amat ramai. Jadi yang kita nampak pengambilan secara one-off 18,000 ini sekurang-kurangnya dapat mengisi kekurangan guru di pihak sekolah. Maksudnya secara tak langsung beban guru akan dikurangkan. Walaupun secara one-off ini dari segi kita nampak matching option ya. Katakan sekolah itu nak Jokowi tapi cikgu yang datang ialah bukan Jokowi. Jadi dia hadapi matching, mengajar option itu. Tapi yang ini kita rasa seperti yang saya kata tadi, ia dapat diatasi ya, dapat atasi dengan menghadiri kursus-kursus seperti PITO. Ini di sekolah menengah, tetapi di sekolah rendah kesan dia tidak berapa sebab di sekolah rendah sukatannya lebih mudah dan guru-guru ini ya dapat mengawal keadaan dia. Biasanya kalau sekolah guru di sekolah rendah tu dia multi option lah kita panggil. Dia boleh mengajar berbagai-bagai subjek kecuali bahasa Inggeris dan agama. Sekarang kita di pihak sekolah ni kita kekurangan guru-guru bahasa Inggeris, yang terutama di Sabah Sarawak kekurangan guru bahasa Inggeris yang amat ketika. So perhatian kita lihat one-off ini telah kita lihat lambakannya telah diposting posting ke Sabah Sarawak adalah ramai ya. Itu langkah yang betul sebab isu itu dah terlampau lama ya berlaku di Sabah Sarawak. Encik Wang, kita percayalah. Ya. Mungkin saya boleh selit soalan terakhir. Melihat kepada isu semasa pada ketika ini ramai yang guru yang difahamkan tidak mahu menjadi warden, dan apa bentuk jalan penyelesaian yang perlu diambil KPM mengambil kira sekiranya sekolah itu kurang ataupun tiada warden, pandangan Encik Wang? Isu warden memang kita dah lama ya, pada tahun 2019 kita dah bangkit isu ini. Skop tugas warden menjalankan ialah buat pemantauan dan memastikan murid sentiasa teratur dan berdisiplin. Dan dia bermula daripada awal-awal lagi, pukul 6 sehingga sampai malam ya. Kalau kita lihat seorang guru itu dia terpaksa bertugas lebih pada 18 jam. Ya. Dalam skop spek kerja ni sepatutnya kalau beban bertambah, dia punya kita kata upah dia bertambah kan biasanya. Tetapi apa yang berlaku di sini, guru-guru bila dia jadi warden, dia punya imbuhan tetap perumahan telah dikurangkan separuh. Sekolah mereka pun dikurangkan separuh. Jadi mereka hanya diberi allowance warden 240. Dari segi ekonomi pun sepatutnya kerja beban banyak, dia perlu dapat upah banyak. Dari segi pendapatan itu kita kurang. Tapi namun cikgu tidak melihat perkara ekonomi itu. Dia melihat cara mendidik. Tetapi kita lihat beban cikgu sekarang ni di sekolah pun dah sangat-sangat tinggi. Balik ke warden dia kena jaga sampai malam, dan biasanya kalau berlaku apa-apa kemalangan, biasanya kemalangan berlaku lah. Maka dia kena hantar hospital, menyebabkan kesihatan dia pun terganggu. So kita lihat tugas seorang guru menjadi warden adalah kurang sesuai. Jadi kita cadangkan supaya ada satu jawatan khas dibuat, dan kita telah memohon dan telah buat kertas kerja ke Kementerian dan CPA supaya wujudkan kredit jawatan ini supaya bukan guru yang jaga asrama. Kita nak cikgu kita lebih tumpuan kepada mengajar di sekolah.